Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat keimanan, nikmat taufik dan hidayah sehingga kita dapat bersama-sama melalui puasa pada bulan Ramadan yang mulia ini. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang kelima daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Segala apa yang telah kita lakukan selama ini sepanjang 4 hari yang lalu itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk itu datang daripada Allah, dan Allah lah yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk kita dapat sama-sama melakukan ibadat puasa yang mulia ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung tentang apa yang telah kita bicarakan pada tempoh hari berkenaan dengan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 183 berkenaan dengan perintah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan ibadat puasa. Dan juga kita sedia maklum bahawa tujuan daripada melakukan ibadat puasa itu adalah agar mana kita ini digolongkan daripada golongan orang-orang yang bertakwa. Perkataan takwa ini sangat, ataupun boleh kita katakan sangat mempunyai hubungan yang rapat dengan ibadat puasa. Sebab tu Al-Syekh Abdul Rahman berkata dalam kitab tafsirnya mengatakan bahawasanya puasa itu adalah salah satu sebab yang terbesar untuk menuju kepada ketakwaan. Beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya adalah puasa itu adalah salah satu sebab terbesar menuju kepada ketakwaan. Macam mana pula boleh dikatakan bahawa puasa itu salah satu sebab ataupun menjadi penyebab seseorang itu menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah kerana orang yang berpuasa itu ia telah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kerana apa? Kerana kebiasaan orang yang berpuasa itu ia telah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, dirinya itu terdorong untuk melakukan berbagai amal ketaatan. Suruh puasa, sembahyang dilakukan, sembahyang sunat, tambahan baginya pun dia buat. Bacaan Al-Quran, zikir, selawat, macam-macam dia buat. Kemudian pada masa yang sama juga, dia meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang biasanya tak dapat dia elakkan bukan pada bulan Ramadan, tetapi kerana berkat, kerana efek of puasa itu, dia dapat meninggalkan berbagai macam maksiat. Subhanallah. Maka sebab itulah dia katakan bahawa puasa itu merupakan di antara salah satu sebab
seseorang itu boleh sampai kepada makam taqwa. Baik. Puasa itu berkaitan dengan taqwa itu, dia ada hubungan dalam beberapa perkara. Bukan sekadar buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang, tetapi hubungan antara puasa dan takwa itu dapat kita terangkan dalam beberapa perkara. Yang pertama, orang yang berpuasa itu dia menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan pada siang Ramadan. Orang yang berpuasa dia menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah pada siang Ramadan. Seperti apa? Seperti makan, minum dan semisalnya. Padahal perkara ini ianya adalah perkara yang harus, kalau bukan kerana bulan Ramadan. Kan, kita kalau bukan bulan Ramadan kan kita makan dan minum seenak-enaknya lah, sesenang-senangnya kita makan dan minum. Tapi bulan Ramadan kita stop. Kerana apa? Kerana menturuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita meninggalkan semuanya itu kerana mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menggunakan ibadat puasa, dan pada masa yang sama juga kita mengharapkan pahala daripada puasa yang kita lakukan, maka itulah yang dinamakan sebagai salah satu daripada bentuk takwa. Ini yang pertama, wahai jemaah sekalian. Yang kedua, orang yang berpuasa ini ia melatih dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang berpuasa ini, dia sebenarnya melatihkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menjauhi segala macam yang disukai oleh hawa nafsu dia. Dia menjauhkan diri, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan mengekang dirinya, dengan menjauhi perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsunya. Makan, nafsu suka, dia jauhkan. Minum, bersatu dan sebagainya, ia jauhkan. Kerana apa? Kerana mengagungkan ibadat puasa demi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Padahal kalau orang itu memang dia nak, dia kalau masuk bilik air orang tak nampak, dia boleh minum. Boleh dimakan dalam bilik air. Tapi kerana bila dia melakukan ibadat puasanya itu, dia melawan hawa nafsunya. Akhirnya walaupun dia berada di tempat yang tidak dilihat oleh mana-mana makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia tetap tidak makan dan minum. Subhanallah. Ini salah satu daripada bentuk takwa. Pasal apa? Dia sedar, dia tahu bahawa dia dalam keadaan pengawasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu dalam keadaan mengawasinya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa itu dapat menyempitkan perjalanan syaitan dalam tubuh badan kita. Puasa itu dapat menyempitkan perjalanan syaitan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan perjalanan darahnya manusia, mengikut perjalanan darahnya manusia. Maka kata Nabi SAW, maka persempitkan perjalanan syaitan itu dengan berlapar. Persempitkan dengan kita berlapar. Subhanallah. Jadi bila kita menyempitkan perjalanan syaitan, bermakna kita tidak ada gangguan yang lain yang dapat mengganggu kita untuk melakukan maksiat. Maka dalam erti kata lain, takwa punya tujuan itu tercapai. Tercapai pasal kita menjauhkan diri kita daripada mengikuti apa yang dikehendaki oleh syaitan kerana kita dalam keadaan berlapar. Baik. Yang keempat, puasa itu secara umum dapat memperbanyakkan ibadat bagi seseorang. Puasa itu secara umum, apabila orang itu dalam keadaan berpuasa, biasanya tabiatnya itu dia akan memperbanyakkan ibadat dia. Dia memperbanyakkan ibadatnya dan itu adalah perangainya orang yang bertakwa. Sebab tu dia ada related. Puasa, takwa.
Puasa tu antara sebab yang terbesar seseorang itu boleh sampai kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tu yang keempat. Yang kelima, apabila seseorang itu berpuasa dan dia merasakan kelaparan, maka pada masa yang sama juga orang-orang yang kaya dia dapat merasakan apa yang dideritai oleh orang-orang yang miskin, yang serba kekurangan, yang tidak mendapatkan apa-apa makanan untuk dia makan pada setiap-tiap harinya. Jadi apabila orang itu berpuasa, dia dapat somehow merasai juga apa yang dilalui oleh orang-orang miskin. Baik, jemaah yang dirahmati Allah sekalian, inilah 5 hubungan puasa dengan takwa. Kita nak jadi orang yang bertakwa, bermakna kita kena biasakan diri kita untuk berpuasa. Terlebih khususnya pada bulan Ramadan. Bukan puasanya itu kita boleh buat bulan puasa je, tak ada. Bukan bulan Ramadan je kita boleh puasa, tidak. Kenapa? Bila kita setelah Ramadan, kita berpuasa. Biasanya kalau kita lepas Ramadan itu, bulan Syawal kita puasa 6. Lepas puasa 6, kita akan teruskan dengan Senin Khamis, puasa 3 hari pada pertengahan bulan dan seterusnya. Walaupun kita kata alah ustaz itu semua sunat, kita kena ingat yang kita punya ultimate motif itu adalah puasa Ramadan kita itu Allah terima. Mana yang lopong-lopong itu Allah terima. Jadi yang lopong-lopong ni nak tampal pakai apa? Pakai puasa sunat kita. Sebab tu kita dituntut untuk melakukan ibadat sunat, untuk menampal. Puasa semayang kita pun begitu juga. Kalau kita semayang itu ada kurang khusyuknya, kurang penampilannya, kurang dia punya persembahannya, maka semayang-semayang sunat kita itu yang akan menampal puasa-puasa semayang-semayang wajib kita. Jadi semayang wajib kita itu dia dapat menemani kita dalam kubur. Subhanallah. Baik. Jadi itu tentang berkenaan dengan puasa dan juga takwa. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jika mana kita merenungi ayat-ayat yang membicarakan berkenaan dengan puasa. Ayat 183 hingga 187 daripada surah Al-Baqarah. Kalau kita betul-betul merenungi makna-maknanya, ayat-ayat yang beritahu berkenaan dengan puasa ini, Allah Subhanahu Wa Taala ada menggunakan beberapa perkataan-perkataan yang menunjukkan present tense, bukan sahaja present tense tapi continuously. Present continuous. Apa perkataan-perkataan tersebut? Kalau kita renungi betul-betul, kita akan jumpa beberapa perkataan. 3 perkataan ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang pertama sekali kita akan jumpa perkataan la'allakum tattaqun. Agar mana kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua Allah kata la'allakum tashkurun. Agar mana kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga, Allah kata la'allahum yarshudun, agar mana mereka itu menjadi orang-orang yang terpimpin ataupun orang-orang yang diberikan pengetahuan. Subhanallah. Kalau kita melihat, kalau kita memecahkan, kita cuba untuk pisahkan perkataan ini dengan perkataan ini. Perkataan la'allakum ataupun la'alla ini kalau dalam bahasa Arab ini ia disebutkan sebagai perkataan taraji. Taraji itu maknanya dengan harapan. Dengan harapan. Jadi bila dia kata la'alla taraji, dengan harapan kamu menjadi orang yang bertakwa. Atau dalam bahasa kita yang lain, kalau kita nak faham, kalau ibadat-ibadat yang lain kamu rasa kamu tidak dapat bertakwa kepada Allah, maka ini Allah berikan kamu puasa la'allakum tattaqun, agar mana kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah nak juga, motif yang Allah nak ajarkan pada kita adalah agar mana kita benar-benar menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Itu yang kita nak. Subhanallah. Baik. Balik pada perkataan present tense itu tadi. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la'allakum tattaqun, kemudian la'allakum tashkurun, kemudian Allah kata la'allahum yarshudun. 3 ni. Baik, bila kita katakan tentang fi'il mudhari', ni nama dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' atau present tense atau present continuous.
Ia nak menunjukkan bahawasanya bila kata la'allakum tattaqun ini bermakna tattaqun agar mana kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, jalan terus walaupun Ramadan telah berlalu. Tu yang kita kena ingat, selalu kena ingat. Bukan sahaja takwa itu kita nak capai pada bulan Ramadan aja, tetapi dia itu adalah continuously sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kita meninggal. Perkataan tattaqun, continuously bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara berterusan. Subhanallah. Jadi bila mana kita menggabungkan ayat tadi la'allakum dengan tattaqun, ia bermakna apa? Dengan harapan agar mana kita terus menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik dan lebih bermakna. Subhanallah. Baik. Jadi kalau kita renungkan kembali perkataan dengan tattaqun tashkurun dengan yarshudun ini, para ulama tafsir ada beberapa perselisihan, ada beberapa pendapat apabila menerangkan tentang dengan harapan agar mana kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, apa pendapat-pendapat tersebut? Yang pertama, dengan harapan agar mana orang yang bertakwa itu, dengan harapan menjadi orang yang bertakwa, maknanya apa? Bahawa kita ini mudah-mudahan dengan puasa ini kita semua dapat menjaga diri kita daripada segala macam bentuk kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita dapat menjaga diri kita daripada segala macam bentuk maksiat. Dari segala macam bentuk maksiat. Kerana puasa itu dia mesti partner dengan anti maksiat. Puasa itu dia mesti partner dengan anti maksiat. Kalaulah dikatakan makan dan minum itu tidak dibolehkan, apalagi benda maksiat. Makan, minum itu benda harus tak? Benda yang harus. Tapi bulan Ramadan siang hari orang yang mampu puasa tak boleh buat. Kalau yang itu tak boleh buat, apalagi benda yang haram, benda yang maksiat. Maksiat ini dia bukan sahaja diharamkan pada bulan Ramadan, tapi dia terlebih diberatkan lagi pada bulan Ramadan. Dan kita should be easy untuk meninggalkan maksiat dalam bulan Ramadan. Pasal apa? Kerana kita bila ada bulan Ramadan, kita ada bekal puasa. Puasa menahan diri kita daripada melakukan maksiat. Sebab tu kata Nabi SAW, barang siapa yang Nabi kata as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai, kata Nabi. Puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah dinding. Puasa itu barang siapa yang berpuasa, fala yarfus, kata Nabi. Fala yarfus wala yajal. Nabi kata puasa itu adalah dinding. Puasa sepatutnya menghalang diri kita, mendindingkan diri kita daripada melakukan maksiat. Puasa mendindingkan diri kita daripada api neraka. Kerana apa? Modalnya puasa. Modalnya puasa. Tetapi kalau kita berpuasa, kita masih lagi dapat melakukan maksiat, bermakna puasa kita itu ada faul. Puasa kita itu ada kekurangan. Itu yang kita pernah tahu. Nabi SAW bersabda, berapa ramai orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Subhanallah. Jadi balik pada hadis tadi, Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah dinding. Jelas kata Nabi. Macam mana nak jadikan puasa kita itu dinding? Sambung kata Nabi SAW, maka jika mana salah seorang daripada kamu berpuasa, fala yarfus wala yajhal. Yarfus ni bermakna perkataan-perkataan yang keji atau perkataan-perkataan yang kotor. Kalau bahasa Arab itu diterjemahkan dengan kalam fahish, perkataan-perkataan yang kotor, yang keji. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Nabi SAW di sini adalah, walaupun Nabi kata itu fala yarfus itu kita kata perkataan yang keji, tapi boleh kita kiaskan kepada segala macam maksiat lidah.
Segala macam maksiat lidah. Yang kita namakan mengumpat, yang kita namakan fitnah, yang kita namakan melaga-lagakan orang, yang kita panggil namimah, yang kita menyombongkan diri, yang kita cakap bohong, yang kita sumpah palsu, yang kita herdik orang, yang kita maki orang. Macam-macam maksiat lidah itu tinggalkan. Nabi kata fala yarfus, maka hendaklah dia tidak itu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Sama ada kata-kata yang kotor itu dari sudut agama ataupun dari sudut kemanusiaan. Kata-kata kotor ni kadang-kadang dari sudut kemanusiaan is okay, no problem. Tapi dari sudut agama, ia sangat dosa. Kan macam contohlah kalau kita kata maki hamun itu sama ada dari sudut manusiawi ataupun dari sudut agama, dua-dua itu dipandang hina. Tak boleh buat. Tapi kadang-kadang bila bab mengumpat, kadang-kadang hak manusia itu kadang kita rasa okey lah untuk mengumpat dia. Dia pun selalu mengumpat aku apa. So aku umpat dia apa salah. Nampak? Dari sudut manusia kita rasa okey. Tapi dari sudut agama tak okey. Wailul likulli humazatin lumazah. Allah kata celakalah tiap-tiap pengumpat dan pencela. Jadi ini yang kita nak kena avoid, kata Nabi SAW. Fala yarfus, kata Nabi. Sambung kata Nabi SAW, wala yajhal. Kata Nabi SAW lagi, wala yajhal. Maknanya apa? Dan janganlah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor pula. Jadi kalau kita nak bandingkan, kalau kita nak samakan erti fala yarfus dengan yajhal itu, maksiat lidah itu yang yarfus, yang yajhal tu segala macam maksiat selain daripada maksiat lidah. Jadi ini dua, pendek kata tinggalkan semua macam maksiat. Demi untuk memastikan puasa kita itu menjadi pendinding. Menjadi pendinding. Mata jaga daripada maksiat, telinga jaga daripada mendengar umpatan orang, mendengar fitnah orang, mata pun kita jaga. Maksiat itu mungkin kalau kita lihat, memandang yang haram itu memang jelas. Tapi kalau kita memandang perkara yang diharamkan oleh Allah yang berbentuk tulisan. Ustaz, saya tak mengumpat, tapi saya baca tulisan orang yang mengumpat hal orang lain. Sama juga, pahalanya berdosa juga. Sama juga dosa tu. Ustaz, saya tak mengumpat, tapi saya tulis saja mengumpat tu. Saya hantar kepada orang lain. Boleh tak? Tak boleh. Hukumnya dosa juga. Jadi bila kita kata tentang fala yarfus wala yajhal, ke segala macam maksiat itu kita kena tinggalkan bila mana kita sedang berpuasa. Sampai Nabi SAW sambung daripada hadis yang sama. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata kalaulah ada orang yang hendak cari pasal, kata Nabi. Apa kata Nabi SAW? Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, kata Nabi. Jika ada orang yang hendak provoke dia, cari pasal, ajak dia bertengkar, au syatamahu, ataupun menghinanya, ataupun memakinya, sengaja dia buat dia marah. Maka kata Nabi SAW apa? Maka hendak dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nabi sampai macam gitu sekali ajarkan kita. Bab-bab lain, Nabi tak kata, jawablah aku sedang solat, aku sedang solat, aku sedang pergi haji, aku sedang melakukan haji. Tak ada. Tapi bila bab puasa, Nabi sebutkan. Nabi kata kalau ada orang yang sedang ajak kamu bertengkar, menghina kamu, memaki kamu, merendahkan darjat kamu, apa pun macam yang dia buat pada kamu, kata Nabi, maka jawab balik kepada dia, faqul inni shaim, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Kenapa? Kalau kita jawab balik apa yang dia sedang bertengkar dengan kita, apa yang dia sedang maki yang kita, dia maki kita, dia hina kita, itu bodoh lah kau ni, jadi apa lah kau ni, kita mau cakap balik, wah kau pun sama juga. Bila kita jawab balik, habis puasa kita. Itu yang Nabi tak nak. Subhanallah. Sayangnya Nabi SAW buat umat Islam ni. Nabi kata jawablah, inni shaim, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Baik, walaupun dalam hadis itu Nabi mengatakan ulangnya 2 kali.
Faqul inni shaim. Katakanlah bahawa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Tapi dalam kitab menerangkan daripada maksud hadis Nabi ini adalah apabila kita mengatakan ini shaim itu ditujukan agar mana dia itu stop, berhenti daripada menyambung umpatan itu, berhenti daripada memaki hamun, menghina kita dan sebagainya. Pasal apa? Jadi kalau kita cakap sekali dia tak jalan, 2 kali pun tak jalan, masih lagi nak sambung cerita orang, sambunglah 40 kali pun tak apa. Ini shaim, aku ni puasa. Dia ni macam pekak sebelah, masih lagi nak ngumpat orang. Tak apa, kita tetap cakap aku ni puasa. Jangan kita nak pergi duduk dengar aku ni. Kita tengah cakap, kita pun dengar. Aku ni puasa. Member cakap, Rokia tu cerai. Aku ni puasa. Cerai? Aku ni puasa. Pula sambung lagi. Tak. Tujuan dia, kita cakap berulang kali agar mana orang yang mendengar itu berhenti. Sebab tu ulama ada selisih pendapat. Sama ada perkataan ini shaim itu nak dibaca dalam hati ataupun nak dilafazkan. Nak baca dalam hati ke nak lafazkan? Kalau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Azkar mengatakan beliau itu lebih memilih pendapat yang mengatakan kita lafazkan dengan lidah. Bila kita lafazkan dengan lidah, kita memberitahu kepada orang itu untuk stop daripada melakukan maksiat. Panjang uraian dia kenapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memilih untuk melafazkan dengan lidah. Jadi bila kalau dia lafazkan dengan lidah, orang yang mendengar itu dia akan stop. Eventually dia akan stop daripada umpatan dia. Dan kemudian pada masa yang sama juga kita niat itu bila kita mengatakan ini shaim, kita pada masa yang sama juga sedang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita mencegah dia daripada terus melakukan maksiat. Subhanallah. Jadi sebab tu kita lafazkan dengan lidah. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan bahawa kita lafazkannya itu dalam hati kita. Kerana apa? Menjaga hati kita daripada berlaku riak. Cuma Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan yang pertama itu lebih didahulukan ataupun yang lebih dipakai. Subhanallah. Jadi kalau kita rasa kita mengatakan ini shaim itu, biasanya insya-Allah kita tidak akan riak. Kenapa puasa itu tak kita katakan kita boleh jadi riak? Biasanya, bukan selalu. Biasanya, kenapa? Semua orang daripada antara kita semua berpuasa. Kita nak riak dengan kawan kita pun puasa. Kita nak riak dengan jiran kita pun puasa. Jadi no point untuk kita riak. Kan riak tu biasa kita buat benda yang kalau kita buat orang lain pun kita buat. Kan? Jadi bila kata puasa, biasanya kita tak riak. Mentelah lagi puasa itu puasa yang wajib. Orang semua buat. Subhanallah. Jadi bila buat wajib, kita dituntut untuk menzahirkan. Kan? Puasa wajib, benda-benda yang wajib itu kita dituntut untuk menzahirkan. Tak boleh untuk kita sembunyi-sembunyi. Kita tak semayang 5 waktu kat masjid. Ataupun tak semayang 5 waktu. Kenapa abang tak semayang? Oh, abang takutlah nanti kalau abang semayang nanti abang jadi riak. Tak ada. Kita kena semayang juga. Riak tak? Riak kena semayang tak? Kena semayang. Subhanallah, puasa ni perintah. Maka begitu juga dengan puasa. Adapun perkara-perkara yang sunat, perkara-perkara yang nafilah, maka itulah dituntut untuk kita menyembunyikannya. Sembunyikan. Kita ada puasa sunat, tak bilang orang. Itu tak apa. Kita ada puasa, ada semayang sunat di rumah. Orang-orang sedang tidur, kita bangun tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Maka kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kita sembunyikan. Kalau kita beritahu, bahawa dinamakan riak. Tapi tidak pada puasa, subhanallah. Dan inilah jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita ini barulah tafsiran yang pertama berkenaan dengan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi membahaskan masih ayat yang sama tentang apa yang kita boleh korek. Kita boleh dapatkan daripada ayat 183 daripada surah Al-Baqarah yang memerintahkan untuk kita berpuasa dengan harapan agar mana kita menjadi orang yang bertakwa.
InsyaAllah kita akan sambung lagi pada hari Rabu hadapan. InsyaAllah ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.